Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan kesyukuran kerana Allah masih memberikan kita rezeki untuk bersama solat berjemaah di rumah Allah yang mulia ini. Mudah-mudahan pada setiap langkah kita menuju ke rumah Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala sedekah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa bi kulli khutwatin tamshiha ila salati sadaqah. Setiap langkahmu menuju ke rumah Allah, maka pahalanya adalah pahala sedekah. Kemudian apabila kita berada di rumah Allah, kita menunggu sampailah waktu terbit matahari, lalu kita menunaikan solat sunat isyraq, solat sunat syuruk ataupun solat sunat duha iaitu 15 minit setelah mana terbitnya matahari, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sallal ghadata fi jamaah, siapa yang solat subuh berjemaah, thumma qa'ada yadhkurullah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah. Majlis ilmu adalah majlis zikir. Hatta yatlu'a asy-syams, sampailah terbitnya matahari. Fasalla fihi salat raka'atain, fasalla fihi salat, kemudian dia menunaikan salat 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan pahala haji dan umrah tammah, sempurna dan sempurna. Mudah-mudahan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita menunaikan solat subuh, kemudian kita menunaikan solat subuh, kemudian kita solat sunat isyraq, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkatan yang sangat-sangat besar. Bahkan kata Rasulullah SAW, lau ya'lamuna ma fihima, kalaulah mereka tahu besarnya pahala solat subuh, pahala solat isyak berjemaah, la atauhuma walau habwa, nescaya mereka akan berusaha untuk hadir ke masjid, berusaha untuk hadir solat, walaupun dengan terpaksa merangkak-rangkak. Tuan-tuan, sebelum saya mulakan, saya ingin mengambil semangat atau spirit atau pengajaran yang dibacakan oleh imam tadi. Imam pada rakaat pertama membaca surah Al-Baqarah, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Apabila Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Ibrahim alaihi salam, kemudian Allah berfirman, qala inni ja'iluka lin-nasi imama, wahai Ibrahim, aku lantik engkau untuk menjadi imam kepada para manusia, kepada kaumnya. Qala wa min dzurriyyati, Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, aku ingin zuriat-zuriat aku juga begitu. Sebab itu zuriat Nabi ini, nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim semuanya datang daripada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ismail, Nabi Ishaq, kemudian seluruh keturunan semuanya datang daripada zuriat Nabi Ibrahim. Kerana itu doa Nabi Ibrahim, qala wa min dzurriyyati, Allah kabulkan. Cuma Allah kata, qala la yanalu ahdiz zalimin, tapi untuk orang-orang yang zalim daripada keturunan kau, tidak akan aku berikan nubuwah kenabian. Nak menunjukkan daripada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak semuanya itu baik, tetapi yang baik, yang tidak berlaku zalim, Allah lantik ia sebagai Nabi. Daripada keturunan Nabi Ibrahim lahirlah Nabi Ishaq, daripada Nabi Ishaq lahir Nabi Yaqub, daripada Nabi Yaqub lahir keturunan Bani Israel. Jadi nak menunjukkan tidak semua Bani Israel itu baik. Dan contoh yang kita masyhur zaman sekarang ini, orang-orang yang telah menzalimi saudara-saudara kita di Palestin, kalaulah mereka mengaku mereka ni keturunan Nabi Ibrahim sekalipun, tetapi mereka ini zalim, membunuh begitu ramai orang, qala la yanalu ahdiz zalimin, Allah tidak akan memberikan kemuliaan kepada mereka yang buat zalim. Kemudian wa'id ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna, apabila Allah SWT menjadikan Kaabah, al-bait ini merujuk pada Kaabah, mathabatan lin-nas, sebagai tempat kita ni, seperti kita sebutkan, tempat mathabah, tempat berpegang teguh, iaitu tempat kita menjadikan kiblat kita di sana. Kalau orang kata tak boleh sembah berhala, kenapa kamu sembah Kaabah? Kenapa kamu sujud pada Kaabah?
kenapa kamu kalau solat mesti ngadap Kaabah? Berarti kamu pun sembah batu hitam juga. Kita katakan tidak. Kita tidak pernah menyembah Kaabah. Bahkan orang yang di depan Kaabah ataupun yang di Malaysia sekalipun, ucapannya sama, iaitu kita tidak berdoa, kita tidak berkata Allah, kita tidak berkata Kaabah Akbar, Kaabah yang maha besar, tak. Tetapi lafaz kita depan Kaabah ke, di Malaysia ke, di kutub utara ke, lafaz takbir kita adalah Allahu Akbar, Allah maha besar. Kaabah hanyalah simbol perpaduan, simbol di mana semuanya harus berdoa, menghadap, bersolat menghadap kiblat. Kiblat sendiri maksudnya adalah wajah, qabala iaitu hadapan kita. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar tuan-tuan, dia cium Hajar Aswad. Lalu dia kata apa? Inni a'lamu annaka hajarun la tanfa'u wa la tadur. Sesungguhnya aku mengetahui engkau ni batu, tak boleh bagi manfaat, tak boleh bagi mudarat. Siapa yang bagi? Allah. Falaula anni ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kalau bukan kerana aku tak lihat Rasulullah, kalau bukan kerana aku melihat Rasulullah SAW cium kau, maka nescaya aku tak akan cium kau. Dalam arti bahasa mudahnya, kalau Rasulullah tak pernah cium Hajar Aswad, Umar pun tak akan cium lah. Tetapi kerana Rasulullah cium, maka ciumnya Umar kerana ciumnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Nak mengajarkan pada kita, apatah lagi kita di sempena bulan Maulidur Rasul ini, kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam, cinta kita, agama kita, akidah kita, ibadah kita adalah berdasarkan apa yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW cium Hajar Aswad, kita cium Hajar Aswad. Rasulullah kalau tak cium Hajar Aswad, maka kita pun jangan cium. Maka inilah spirit daripada yang disebutkan oleh Umar bin Khattab. Kemudian wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, ambillah daripada maqam Ibrahim. Maqam ini bukan kubur Ibrahim, tak. Maqam bermaksud tempat di mana Nabi Ibrahim mendirikan Kaabah. Sebab tu di Kaabah itu ada satu maqam, tempat di mana Nabi Ibrahim pernah naik atas kat situ. Sebab Kaabah zaman dahulu nak dibangun tinggi, maka Sayyidina Ismail memberikan batu kepada ayahnya yang berada di atas batu tersebut, dan batu tersebut disebut sebagai maqam, tempat daripada qama yaqumu, qiyam, berdiri, ini Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail, dan telah kami wajibkan, kami fardukan kepada Ibrahim dan Ismail, antahhira baiti lit-taifin, sucikan rumahku ini, sucikan Kaabah ini bagi orang-orang yang nak tawaf, wal aqifin, bagi orang-orang yang nak beriktikaf, war ruk'is sujud, dan rukuk dan sujud. So nak menandakan daripada zaman Nabi Ibrahim lagi dah ada ibadah yang berbentuk rukuk, sudah ada ibadah yang berbentuk sujud. Jadi mana-mana agama, kalau dia mengatakan aku ni agama Nabi Ibrahim, kalau contohnya dia kata aku ni Bani Israel, aku ikut Nabi Ibrahim, aku ni pengikut Nabi Isa, Nabi Isa adalah keturunan Nabi Ibrahim, ada tak dalam ibadah mereka ni rukuk dan sujud? Walhal Al-Quran telah merakamkan even Nabi Ibrahim pun ada ibadah rukuk, ada ibadah sujud. Tuan-tuan boleh tengok video Dr. Zakir Naik bagaimana dalam Bible menyebutkan, dalam kitab Taurat menyebutkan bahawasanya Nabi-Nabi terdahulu juga ada sujud. Jadi nak menunjukkan bahawasanya kalau kau betul-betul mengaku agama kau adalah agama yang murni, maka perlu ada rukuk dan sujud juga. Cuma waktu solatnya mungkin berbeza, tak sama macam kita. Wa idh qala, lalu Nabi Ibrahim pun berdoa, Rabbi ja'al hadha baladan amina, wahai Tuhan, jadikan tempat ini sebagai tempat yang aman. Duduk dekat Mekah ni aman tuan-tuan, rasa tenang. Siapa yang pernah pergi umrah, yang belum ada rezeki, pergilah. Apalagi saya dengar baru-baru ni dah ada diskaun. Harga tiket 2,000 lebih saja. Ada travel yang harga seharga RM5,000 tapi boleh duduk 22 hari. Cuma hotelnya jauh lah. Jadi tak apa, yang penting kita pergi ke Mekah. Tapi Madinah 2 kali ganda lebih berkat. Sebab ini doa Rasulullah SAW. Rasulullah berdoa, ya Allah berkatilah bumi Madinah seperti mana engkau memberkati bumi Mekah, au asyad, lebih ganda. So 2 kali, mithla ma balagha, jadi 2 kali keberkatan, ketenangan itu di Madinah itu
adalah tempat yang sangat-sangat indah kerana ia telah didoakan oleh baginda Rasulullah 2 kali lebih lama. Baik. Sehingga ulama berbeza pandangan. Mana yang lebih afdal, Madinah ke Mekah? Lalu ulama menyebutkan daripada sudut solat, Mekah lebih afdal 100,000 kali. Madinah 1000 kali je. Tapi daripada sudut keberkatan, itu Madinah sesuai dengan doa baginda sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang pergi umrah dia boleh merasakan vibes, bagaimana suasana tu berbeza. Seterusnya, warzuq ahlahu minas thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Dan rezekikanlah ya Allah kepada penduduk Mekah ini, kata Nabi Ibrahim, minas thamarat, daripada buah-buahan, wa man amana minhum billah, kepada mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi doa Nabi Ibrahim. Sebab tu siapa yang kalau dekat Mekah ni tuan-tuan, kalau kita rasa susah, maksud saya bila melihat, kalau mungkin ustaz saya dekat Malaysia ni nak cari rezeki mungkin susah, pergi Mekah. Kerana Mekah ni telah didoakan oleh Rasulullah SAW, mesti ada kerja lah, banyak sangat kerja di sana, bahkan memerlukan. Kalau nak cari ke apa tu ada rezeki. Kerana ini doa baginda sallallahu, doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Apalagi kalau nak cari rezeki urut kaki. Saya pernah jumpa tukang urut ni time musim haji. Dia musim haji, dia jemaah haji, dia tukang urut kat Malaysia, dekat sana lagi dia boleh buat duit. Kenapa? Sebab dia orang tawaf tuan-tuan, jalan kaki jauh. Jadi urut tapak kaki urut soji ni memang laku lah. Nak katanya. Tapi carilah yang halal lah. Janganlah buat yang melanggar peraturan pula. Okey, sambung kembali, qala wa man kafara. Lalu bagi orang yang kufur pula. Jadi dekat Mekah pun ada juga orang-orang yang kufur kepada Allah, yang memang niatnya hanya nak cari duit, solatnya tidak, puasanya tidak. Orang solat dia pergi tempat lain pula. Berlaku qala wa man kafara, yang kufur, Allah kata fa umatti'uhu qalila, aku bagi juga nikmat pada dia, tapi summa attarruhu ila adzabin nar, aku akan tarik dia, aku akan lemparkan dia ke dalam api neraka. Wa bi'sal masir, dan itulah tempat seburuk-buruknya. Nak menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala ni Ar-Rahman Ar-Rahim. Rahman Rahim membawa dua makna yang sama daripada sudut bahasa. Rahman daripada kalimat yang Maha Pemberi rahmat, Rahman daripada kalimat rahmat, Rahim pun daripada kalimat rahmat juga. Tapi apa beza Rahman dengan Rahim? Kata ulama, Rahman ini rahmat Allah untuk seluruh manusia, beriman ataupun tidak beriman, Muslim ataupun non-Muslim. Tetapi Rahim adalah rahmat Allah untuk orang mukmin sahaja, dan itu dikhususkan juga di hari akhirat. Wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah wa kana bil mu'minina rahima, dan kepada orang-orang yang beriman itu ada kalimat rahmat, rahim. Baik. Jadi di sini tuan-tuan, Rahman dengan Rahim, saya nak sebutkan Allah SWT fa umattihu qalilan, Allah akan bagi. Dan inilah yang Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar pernah masuk ke rumah. Ini baru mukadimah tuan-tuan, saya belum masuk lagi surah Al-Qasas. Nak cerita pasal ayat ni. Sebab saya kalau masuk ayat ni saya memang suka. Jadi Umar pernah masuk rumah Rasulullah SAW, dan ketika itu Rasulullah SAW dalam keadaan ala hasir, tidur di atas tikar, sehingga berbekas di kulit-kulit baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu Umar nangis. Lalu kata baginda sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yubkika ya ibn al-Khattab?" Wahai ibn al-Khattab, kenapa engkau menangis? Dia kata, bagaimana aku tidak menangis? Aku melihat Raja Parsi, kerajaan Romawi dengan seluruh kekayaan khazainihi, dengan kekayaan khazanah mereka. Sedangkan engkau Nabiullah, engkau adalah Nabi Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi tidur dalam keadaan sebegini rupa. Satu kalimat yang menyentuh hati saya apabila kata baginda SAW, ala tarda lahumud dunya wa lanal akhirah. Wahai Umar, tidakkah kau rida bagi mereka dunia, bagi kita akhirat? Bagi mereka dunia, bagi kita akhirat. Maksudnya ada juga nikmat dunia untuk mereka yang tidak beriman. Kemudian Nabi Ismail kita sambung sedikit, di mana Nabi Ibrahim pun berdoa, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'id minal baiti wa Ismail. Apabila Nabi Ibrahim, Nabi Ismail membangun Kaabah. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail utusan Allah, membangun rumah Allah yang mulia, diperintah Allah. Itu pun Nabi Ibrahim masih berdoa,
Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah ibadah kami, innaka antas samiul alim, engkau lah yang maha mendengar, engkau mengetahui. Kata ulama masa ayat ini, nabi yang terbaik, nabi yang diutus oleh Allah membangun rumah yang terbaik iaitu Kaabah pun masih berdoa, ya Allah terimalah amal ibadah ini. Kita baru solat subuh 2 rakaat, baru buat umrah, baru buat haji, rasa macam ibadah aku dah confirm Allah terima. Padahal Nabi pun yang bangun rumah Allah pun masih doa, ya Allah terimalah amal ibadah ini. Ada rasa. Sebab tu salafus soleh mereka risau lepas mereka beribadah, mereka tidak diterima ibadah mereka, sehingga mereka berdoa, taqabbal minna, moga Allah terima ibadah kami. Lepas Ramadan, masuk hari raya, mereka mengucapkan taqabbalallah minna wa minkum, moga Allah terima amal ibadah. Kena ada rasa perasaan tu. Perasaan kita takut ibadah kita tidak diterima, sehingga kita tidak ada rasa riak, bahkan kita berusaha untuk buat ibadah yang lebih banyak lagi, lebih banyak lagi, lebih banyak lagi, tidak berpada pada ibadah-ibadah yang terdahulu. Ada yang dah rasa, aku dah buat haji 10 kali, aku dah buat haji 20 kali, confirm lah Allah terima. Walhal kalau kita lihat yang membangun Kaabah itu sendiri, yang diperintahkan oleh Allah pun masih berharap agar ibadahnya diterima. Baik, itulah sedikit mukadimah kita. Mudah-mudahan memberikan semangat kita dalam mengaji Al-Quran, memahami Al-Quran. Baiklah, kita kembali lagi di dalam surah Al-Qasas, berkenaan dengan surah Al-Qasas pula, berkenaan dengan kisah Nabi Musa alaihissalam, yang mana bercerita berkenaan dengan kisah perjalanan Nabi Musa alaihissalam. Kita dah cerita dah tuan-tuan bahawasanya Nabi Musa alaihissalam ini hidup di dalam beberapa fasa. Fasa yang pertama, Nabi Musa alaihissalam lahir di Mesir, membesar di istana Fir'aun, kemudian sampailah remaja. Kemudian fasa yang kedua, Nabi Ibrahim nanti akan bergerak menuju ke kota Madian, iaitu lebih kurang dekat kawasan Saudi. Daripada Mesir masuk ke Palestin, kemudian masuk ke Jordan sikit, kemudian masuk ke Saudi. Seterusnya Nabi Musa kembali lagi, fasa yang ketiga, Nabi Musa kembali lagi ke Mesir untuk dakwah kepada Fir'aun. Fasa yang keempat, Nabi Musa alaihissalam lari daripada Fir'aun melewati Laut Merah. Kemudian fasa yang kelima, di mana Nabi Musa alaihissalam berada dekat kawasan Sinai dan berada di sana. Kemudian seterusnya barulah nanti Nabi Musa di situlah kemudian fasa yang kelima ni agak panjang sedikit. Jadi 5 fasa kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. So saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk membuka muka surat Thamaniyah Hijajin. Okey, kita kena buka Al-Quran ya. Thamaniyah Hijajin. Muka surat 388. Okey, muka surat 388, dan kita telah berhenti pada ayat yang ke-16. Jadi ayat yang pertama, Nabi Musa alaihissalam lahir, kemudian nak dibunuh oleh Fir'aun, tetapi Allah takdirkan apabila ibunya melepaskan Nabi Musa alaihissalam di lautan, kemudian kotak yang membawa Nabi Musa alaihissalam itu lalu pergi menuju istana Fir'aun dan diambil oleh isterinya Fir'aun yang bernama Asiyah binti Muzahim ini. Kemudian seterusnya Nabi Musa AS membesar di istananya Fir'aun. Kemudian di masa yang sama, bila dah remaja, kita masuk pada ayat yang ke-15. Jadi ayat yang ke-15 ini, ketika mana Nabi Musa AS yang masih remaja tetapi berada di bawah jagaan Fir'aun, wa dakhala al-Madinah, surat 15 ayat muka surat 387 ayat yang ke-15, 387 wa dakhala al-Madinah, Nabi Musa AS masuk ke bumi Madinah, ala hini ghaflatin min ahliha, ketika itu orang semua sedang berehat. Fawajada fiha rajulaini yaqtatilan, ada 2 orang yang dilihat sedang bergaduh. Hadza min syi'atihi wa hadza min aduwi. Nabi Musa melihat yang satu daripada golongannya, yang satu lagi daripada golongan Qibti. Sebab masa itu ada 2 golongan, golongan Qibti dengan golongan Bani Israel. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwi. Lalu kaum atau Bani Israel, sebab Nabi Musa AS boleh dilihat, dia tahu, dia
Macam kita lah, kita tahu mana satu orang Melayu, mana satu orang bukan Melayu, ada kulit, warna kulit, jenis rambut dan sebagainya. Jadi Nabi Musa alaihissalam ini tahu itu adalah kaumnya. Fastaghathahu alladhi min syi'ati, maka Bani Israil itu minta tolong Nabi Musa, alal ladzi min aduwwi fawakazahu Musa. Maka Nabi Musa alaihissalam apabila meleraikan pergaduhan tersebut dan menyerang orang yang kedua, cumanya Nabi Musa ni, beliau ini tenaganya kuat. Disebutkan satu Nabi Musa kekuatannya seperti 10 orang biasa. Jadi apabila dileraikan ditumbuk orang yang pertama itu, yang mana daripada Egyptian ini, Kibti, yang membawa kepada kematian dia. Jadi mati orang tu, padahal tak niat nak bunuh pun, terbunuh. Qala hadza min amali syaitan. Maka Nabi Musa kata ini adalah syaitan punya kerja. Maksudnya tidak sengaja. Oleh kerana itu sebenarnya kita pun, Rasulullah SAW mengajak pada kita ni untuk elakkan. Kata Rasulullah, kalau kalian membawa panah, zaman dahulu lah, zaman dahulu panah ni dia tajam atas dia, maka Rasulullah kata tutup. Okay, maksudnya panah tersebut jangan sampai yang tajam itu melukai orang-orang, maka perlu ditutup, perlu ada penutupnya. Begitu juga dengan pisau, perlu ada tutupnya. Kita pun orang Melayu kita, kalau kita nak bagi pisau, kita tak bagi hujung macam gini, nak ambil tak, tapi kita bagi arah belakang untuk tidak melukai. Takut amalus syaitan. Syaitan ini dia boleh menyebabkan pisau tu terjatuh ke apa ke sehingga melukai orang tersebut. Innahu aduwwum mubin. Ayat 15 saya dah terang lebih lanjut. Masuk ayat yang ke-16, qala rabbi inni zalamtu nafsi. Maka Nabi Musa AS pun berkata, ya Allah, aku telah menzalimi diri aku. Faghfir li, faghfaralah, ampunkanlah dosa aku ya Allah. Maka Allah ampunkan dosanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Nak menunjukkan Allah Subhanahu wa taala ini Maha Pengampun, Ar-Rahim. Sebab tu ditutup dengan Ar-Rahim. Allah tak kata Al-Ghafurur Rahman, tapi Allah kata Al-Ghafurur Rahim, kerana ampunan Allah bagi orang yang nak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak beriman, tak dapat. Saya teringat dengan sebuah hadis Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah, seseorang yang musyrik tidak beriman tetapi sangat baik. Ya Rasulullah, ma ra'aita bi ibni Jud'an, wahai Rasulullah, apa pandangan kau dengan Abdullah ibnu Jad'an? Aisyah isteri Rasulullah tanya, wahai Rasulullah, seorang lelaki ni Abdullah ibnu Jad'an, nama pun macam nama Muslim, nama Abdullah ibnu Jad'an, yasilur rahim wa yut'imul miskin. Dia ni selalu jaga baik silaturahim dengan hubungan keluarganya. Wa yut'imul miskin. Abdullah bin Jada'an ini suka bagi makan kepada orang-orang miskin, dermawan, suka bantu. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dia tidak akan masuk dalam syurga kerana lam yaqul yauman, dia tidak pernah berdoa rabbighfirli khati'ati yaumaddin, ya Allah ampunkanlah dosa aku pada hari kiamat nantinya. Kerana dia tidak pernah beristighfar sekali pun, kebaikan-kebaikan dia itu semua haba'an mansura, debu-debu yang berterbangan. So nak menunjukkan kalimat istighfar, kita sebut astaghfirullah. Nampak macam simple, tetapi tuan-tuan, lafaz inilah yang menyelamatkan kita daripada api neraka. Dan bila kita meminta ampun pada Allah, innahu huwal ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun, Maha Pemberi rahmat. Ada orang ni, dia ni kuat ibadah dalam hadis. Kemudian dia melihat ada orang ni maksiat, jahat, buat benda-benda dosa. Lalu dia kata, wallahi la yaghfiru li fulan, demi Allah, Allah tak akan ampunkan dosa engkau. Kan? Sebab dia dah rasa dia ni abid, kuat beribadah. Dia tengok orang ni, dia kata, kau ni tak boleh masuk, demi Allah, Allah tak akan ampunkanlah dosa engkau ni. Punya memang ni. Maka Allah SWT berfirman, man zalladhi yata'alla alayya, siapa tadi yang bersumpah bahawasanya aku tidak mengampunkan dosa dia? Laqad ghafartuhu wa ahbattu amala, aku ampunkan dosa dia dan seluruh pahala kau aku hapuskan. Nak menunjukkan, hadis ini nak mengajarkan pada kita, jangan sekali-kali menafikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi bima an'amta alayya falan akun zahiran mujrimin. Ya Allah, dengan nikmat yang telah kau berikan kepadaku, maka aku tidak akan membantu orang-orang yang mujrim, yang melakukan kemaksiatan.
Fa asbah maknanya subuh. Maka pada keesokan harinya fil madinati khaifay yataraqqa. Nabi Musa alaihi salam merasa takut sebab tak ada orang yang tahu ni. Ada orang yang terbunuh, yang tahu hanyalah Nabi Musa dengan kaum yang dibantunya tadi itu satu orang. So hanya si A dengan Nabi Musa AS. Kemudian pada esok harinya, fa idzal ladzi istansarahu bil amsi yastasrikhu. Hok yang gaduh tadi si A ni yang telah dibantu oleh Nabi Musa, dia besok hari tu pergi gaduh pula dengan orang lain. Memang kaki gaduh lah. Qala lahu Musa innaka laghawiyyun mubin. Maka Nabi Musa kata, engkau ni yang problem ni, laghawi dalam keadaan kesesatan yang nyata. Maksudnya bukan masalah ni, kesalahan kau ni sebenarnya. So dia ni tak diterima. Dia tak boleh terima. Macam Nabi Musa salahkan diri dia. Kadang-kadang ada orang begitu, tuan-tuan. Kita bantu dia. Sekali kita tak bantu dia, terus habis dimaki, dihamun dan sebagainya. Kadang-kadang kalau kita lihat bagaimana fitnah ataupun kesalahan yang padahal contohnya yang banyak berlaku lah, lembaga zakat kita kan, memang banyak berikan bantuan, Masya Allah, tapi mungkin ada sekali yang terlepas pandang, ataupun rupanya bila dilihat balik, oh dia ni memang dah dapat dah bantuan zakat, tapi bila ada mungkin ada isu ke atau bagaimana, tiba-tiba orang ni kata, oh lembaga zakat tak pernah bagi bantuan lah dan sekian. Untungnya Alhamdulillah lembaga zakat kita, kalau kita tengok siapa yang boleh ikut follow Facebooknya, follow lah. Dia kadang-kadang dah keluar kenyataan, oh si fulan ini telah tercatat begini, dah pernah dapat, bahkan setiap bulan dapat dan sekian, oh, rupanya begini dan begitu. Jadi ada kisah di sebaliknya. Tapi netizen, orang kata lebih cepat menulis daripada berfikir. Jadi kembali lagi, orang yang telah dibantu oleh Nabi Musa, dia pergi kutuk Nabi Musa, bahkan dia buka cerita yang sebelumnya. Falamma an arada ay yabtisha billadhi huwa aduwwun lahumā. Apabila nak dibuka, apabila mana dia takut bahawasanya Nabi Musa pula yang akan serang dia, dia kata qala ya Musa, wahai Musa, aturidu an taqtulani, adakah kau nak bunuh aku kama qatalta nafsan bil ams, sebagaimana kau bunuh orang yang semalam. Dia beritahu, jadi yang terbunuh semalam tu yang bunuh kau. In turidu illa an takuna jabbaran fil ardi wa ma turidu an takuna minal muslihin. Maka akhirnya berita tersebut pun sampai kepada Fir'aun. Dah tahu dah, oh yang membunuh ni Nabi Musa. Fir'aun pula memang dah lama dah ni dia nak bunuh Nabi Musa. Bahkan daripada kecil lagi Nabi Musa AS tu nak dibunuh oleh Fir'aun. Tapi kalau bukan kerana isterinya, sebab masa Nabi Musa masih kecil, masih baby, Fir'aun ketika itu sedang menggendong Nabi Musa baby, ditariknya janggutnya Fir'aun sampai ke bawah, sehingga menyebabkan Fir'aun, orang-orang pembesaran kata, oh, ini macam tanda-tanda, kalau kecil-kecil dah berani tarik janggut, kan, maksudnya dia kelak akan jatuhkan kerajaan kau. So Fir'aun nak bunuh Nabi Musa. Lalu datang isterinya kata, baby bang, bagi dia pilihan dulu, jangan bunuh. Bagi dia at-tamar wal jamra, bagi dia kurma ataupun batu bara api. Kalau dia pilih kurma, bunuhlah. Tapi kalau dia pilih batu bara, maknanya dia tak boleh, dia bukanlah seorang baby yang boleh berfikir dengan elok. Maksudnya dia masih baby lagi. Dan oleh kerana itu Nabi Musa AS apabila berbicara, dia ada pelatnya. Kerana ketika dia baby, akhirnya dia pilih batu, Allah takdirkan untuk pilih batu bara tersebut, dan batu bara tersebut dimakan, sehingga memberikan kesan kepada lidahnya Nabi Musa AS. Baik, wajaa, masuk kepada ayat yang ke-20. Wajaa rajulun min aqsal Madinah. Kemudian apabila telah Fir'aun ni nak membunuh Nabi Musa, datang orang yang bagi tahu kepada Nabi Musa, ya Musa, wahai Musa, innal mala'a ya'tamiruna bika, orang-orang sedang mencari engkau, nak membunuh engkau, liyaqtuluk fakhruj, keluarlah daripada negeri ini, negeri Mesir. Inni laka minan nasihin, sesungguhnya aku adalah orang yang memberikan nasihat kepada engkau. Fa kharaja minha khaifan yataraqqab, maka Nabi Musa pun keluar bersegera. Qala rabbi najjini minal qaumil zalimin, ya Allah selamatkanlah aku daripada kaum yang zalim. Walamma tawajjaha tilqa'a Madyan, maka Nabi Musa AS pun bergerak menuju ke kota
Madian, yang mana saya sebutkan Madian ini berada dekat kawasan utara Saudi, di bawahnya selatannya Jordan. Qala asa rabbi ay yahdiyani sawa'as sabil. Lalu pun Nabi Musa berdoa, ya Allah, berikanlah aku hidayah, petunjuk yang lurus untuk dalam isu ini, dalam perkara ini. Walamma warada ma'a Madian. Apabila Nabi Musa AS sampai dekat kawasan Madian, ma itu air, nak menunjukkan air ini adalah sumber kehidupan. Wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy. Dan Allah jadikan air ini adalah sumber segala kehidupan. Air ni mahal tuan-tuan. Kita ni mungkin tak rasa air ni sebab hujan, sungai mengalir. Tapi air inilah antara sebab kenapa negara boleh berperang. Air ni kalau tak ada sungai, kalau kita lihat bagaimana Mesir, dia punya keutamaan dia adalah sungai Nil tu. Dan sungai Nil pula dia datang daripada negara, bukan punca mata air tu bukan daripada Mesir. Punca mata air daripada negara yang lain. Jadi kalau ditutup habis. Sehingga Mesir pun nak gerakkan ketenteraan dia. Dia kata kalau kau tutup air ni, kita akan pulang. Jadi pentingnya kita ni untuk menjaga air dan kebersihan air. Dan kalau kita lihat bagaimana kawasan perparitan air kita, kadang-kadang kalau tengok longkang tu, saya rasa macam sedih, tuan-tuan. Tengok longkang, situlah minyaknya, situlah air kotornya, situlah begini dan begitunya. Dan semuanya pergi ke laut, dengan laut-laut kita pun jadi boleh kotor. Jadi kita harap kalau boleh perkara-perkara sebegini perlu bersih lah. Kerana kalau pergi Jepun contohnya, Jepun ni kalau kita lihat sampahnya ni pengurusannya cantik, dah dibezakan awal-awal. Kemudian air kumbahan berbeza dengan air yang untuk longkangnya. Jadi longkangnya bersih, kumbahannya masuk sini. Kalau kita lihat contohnya pergi ke Singapura, longkang tuan-tuan, dekat rumah yang saya boleh kata rumah kawasan rumah B40 lah, rumah B40 tuan-tuan, di Singapura, longkang belakangnya boleh nampak ikan tu mengalir, ikan tu berenang, kura-kura ada. Saya nampak ikan besar macam gini. Nak katanya bercantik perparitannya. Bandingkan dengan kita, kalau kawasan B40, apartmen B40, mungkin longkangnya bagaimana. Maka di sinilah kita ni sebagai orang Islam yang sepatutnya lebih perlu mengamalkan Islam. Kebersihan air, perparitan semuanya ni perlu dijaga dengan baik dan sempurna. Baik, sebab air adalah sumber kehidupan. Dan kita nak sebutkan walamma warada ma'a Madian. Apabila Nabi Musa AS, Madian ni besar tapi menuju dekat tempat mata airnya, telaga airnya ma'a Madian. Wajada alaihi ummatan minan nas. Ketika tu disebutkan Nabi Musa AS melihat ada orang sedang berkumpul, ummah minan nas, manusia, yasqun, sedang mengambil air untuk memberikan minuman kepada ternakan-ternakan mereka. Wa wajada min dunihim imra'ataini tazudan. Tetapi daripada segeruman ini ada dua wanita yang bukan lelaki tetapi menternak kambing, tapi tak ikut minum sama-sama. Maksudnya laki-laki dulu, tapi dua orang ni dekat belakang. Qala ma khatbukuma. Lalu Nabi Musa AS bertanya, kenapa? Apa yang kamu buat dekat sini? Lalu mereka kata, qala la lasti hatta yusdirur ri'a wa abuna syekhun kabir. Kata mereka, wanita dua orang ni, dia kata kami tak boleh nak bagi minuman sama-sama sebab laki ni dengan mereka ni tengah berkerumun. So kami belakang dulu, bagi mereka selesai dulu, dan baru kami ni. Cumanya yang berlaku tuan-tuan, bilalah yang lelaki ni dengan binatang-binatang korban pula, dengan binatang ternakan ni tengah lepas dah habis minum, perigi tu ditutup dengan batu, yang mana batu ni hanya 10 orang yang boleh angkat. Sebab tu saya sebutkan tadi Nabi Musa AS ni kekuatannya 10 orang. Jadi kalau dia tumbuk tu, tumbukannya seperti 10 orang tumbuk. Jadi kerana batu ni telah tutup telaga air tersebut, wanita ni pula nak gerakkan tak boleh. Akhirnya mereka meminta kepada Nabi Musa AS, dan Nabi Musa AS pun membantu dengan memindahkan batu tersebut. Sehinggalah kedua wanita ini boleh bagi minuman kepada ternakan mereka. Sebab mereka ni wa abuna syekhun kabir, ayah mereka ni dah tua, so mereka berdua sahaja. Subhanallah. Kadang-kadang ujian,
satu ujian bagi orang yang mana hanya ada anak perempuan sahaja, anak lelaki tak ada, sebagaimana yang berlaku dalam kisah ini. Apabila ayahnya dah tua, hanya ada 2 anak perempuan, dan 2 anak perempuan inilah yang tolong ambilkan air. Oleh kerana itu dalam hadis kata baginda sallallahu alaihi wasallam, siapa yang ada 3 anak perempuan kemudian bersabar dengannya, maka baginya syurga. Atau kama qala. Lalu ada yang tanya, kalau 2 wahai Rasulullah? 2 pun syurga. Dan ulama kata kalau 1 pun syurga. Sebab nak menjaga anak perempuan ni berbeza, tak sama macam jaga anak lelaki. Saya tak pernah ada anak lelaki lagi lah, saya dah 2 dah anak perempuan kan. Tapi dah besar apa kita katakan tanggungjawabnya, membesarkan dia, kemudian jaga nak carikan jodoh baginya, kemudian cuba nak ajar dia bagaimana nak berkhidmat kepada suami dan sebagainya. So ini satu cabaran yang besar. Baik, lalu fasaqalahuma, ayat 24 ni menarik. Maka selepas Nabi Musa memberikan minuman, membantu kepada kepada 2 wanita ini, thumma tawalla ila dhil, lalu Nabi Musa dah selesai bantu buat dermawan, Nabi Musa alaihissalam pergi ke tempat yang teduh. Nabi Musa berdoa, qala rabbi, wahai Tuhan, inni lima anzalta ilayya, sesungguhnya aku ini sangat fakir terhadap apa yang engkau turunkan, rahmatnya. Maksudnya ini doa. Pertama, kenapa Nabi Musa berdoa begitu? Kerana disebutkan Nabi Musa apabila berjalan daripada Mesir menuju ke Madian, itu sampai selipernya itu rosak, dan tiada lagi makanan melainkan hanya beberapa kacang sahaja, kacang sebagai sumber makanan. Habis dah, tak ada kiranya. Selipar yang diguna pakai dah rosak, kemudian makanan pun sedikit. Maka sebab tu Nabi Musa sebut fakir. Aku ni sangat fakir. Bukan miskin lagi dah, fakir. Fakir dengan miskin. Fakir tu lebih miskin daripada miskin. Itu fakir. Kalau fakir, kalau miskin ni dia masih ada quta yaumin. Kalau miskin ni masih boleh ada makanan seharian. Kalau kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, itu miskin. Kalau fakir itu lebih teruk lagi daripada miskin tersebut. Jadi ada boleh rujuklah dalam perbahasan beza fakir dengan miskin, sebab dia dua asnaf yang berbeza. Bahkan dalam zakat pun innamas sadaqat lil fuqara wal masakin. Sedekah ini untuk golongan fakir, sedekah ini untuk golongan miskin, sedekah ini wal amilin alaiha, yang bertugas, sedekah ini untuk sekian, zakat ini untuk sekian. So fakir miskin ini adalah 2 golongan yang berbeza. Kemudian yang kedua daripada ayat ini, tuan-tuan, nak mengajarkan pada kita, apabila kita beribadah, kita buat baik, maka digalakkan untuk kita bertawassul dengan amal soleh tersebut. Nabi Musa dah bagi minuman, Nabi Musa berdoa, Rabbi inni lima anzalta, ya Allah, aku sangat fakir dengan rahmatmu selepas beribadah. Sebab kalaulah kadang-kadang ada orang ni dia niat, saya bagi ke awak tapi saya nak awak doakan saya, boleh tak? Boleh. Tapi yang lebih afdal lagi, saya bagi dekat awak, kemudian saya pergi tempat, ya Allah, atas amalan soleh itu aku memohon ampunkan dosa aku. Itu lebih baik, kerana bertawassul dengan amalan soleh. Kenapa begitu? Kerana kadang-kadang apabila kita ni bantu orang, kemudian kita harap dia buat baik kat kita, tiba-tiba susu dibalas tuba, kita pula yang sakit hati. Dalam Al-Quran menyebutkan, innama nut'imukum liwajhillah, aku bagi engkau makanan ni untuk wajhullah, mengharapkan redha Allah. La nuridu minkum jazaa wala syukura, aku tak minta balasan, aku tak minta rasa terima kasih pun tidak. Which is aku bantu engkau ni memang kerana Allah. Kalau engkau buat orang kata balas yang tak baik pada aku, tak apa, sebab yang aku harapkan bukan daripada engkau, tetapi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh kerana itu, lepas kita buat amal ibadah, kita bantu, kita begini, akhir kita pergi, kita bertawassul kepada Allah, kita bertawassul amal soleh kita kepada, dan kita memohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita gunakan amal soleh ini sebagai booster untuk agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi, Allah akan bantu hambanya selagi mana hambanya membantu orang lain.
Bila kita niat kita nak bantu orang lain, Allah akan mudahkan kita. Saya suka dengan satu kalimah motivasi tuan-tuan. InsyaAllah kita berhenti pukul 7.16 minit sebab syuruk 7.1 minit, tambahkan 15 minit kalau rujuk Mufti Wilayah Persekutuan punya website. So 7.16 kita berhenti. So balik kepada pasal berkenaan dengan niat, ada semangat untuk membantu orang. Kalaulah masa ni diberikan perumpamaan, kita ada satu generator. Generator ni untuk menghidupkan satu rumah. Generator yang dekat pasar malam tu kan, letak minyak satu rumah. Cukup tak kira-kira? InsyaAllah cukup lah kalau generator tu untuk satu rumah. Tapi kalau seandainya kita fikirkan untuk dua rumah, rumah satu, rumah dua, mungkin generator ni masih lagi mencukupi untuk dua rumah. Tapi kalau dah 3 rumah, kalau dah 4 rumah, dah 5 rumah, adakah generator ni cukup? Tak cukup. Perlu diperbesar, perlu diperbanyak, perlu diperluaskan. Jadi tuan-tuan, nak menunjukkan kalau kita ni hidup untuk satu rumah sahaja, kita ni hidup untuk diri kita sendiri, Allah akan bagi kita rezeki cukup-cukup. Tapi kalau kita fikirkan untuk 2 orang, Allah akan bagi rezeki untuk 2 orang ini. Maksudnya rezeki tu untuk 2 orang, tapi melalui generator kita. Kalau kita fikir untuk 3 orang, akan diperluas. Fikir untuk 4 orang, fikir untuk 5 orang, fikir untuk 10 orang, fikir untuk 20 orang, Allah akan luaskan lagi rezeki kita. Maksudnya rezeki tu rezeki dia, tetapi melalui generator kita. Maka kita perlu luaskan hati kita. Hidup aku ni bukan untuk diri aku sendiri. Hidup aku ni bukan untuk family aku sahaja. Hidup aku ni untuk ummah. Hidup aku ni untuk membantu orang lain. Kerana apabila kita membantu orang lain, Allah akan bantu kita. Maka wallahu fi aunil abdi. Allah membantu seorang hamba selagi mana hamba tu membantu orang lain. Man yassarallah, barang man yassara ala mu'sirin, sesiapa yang membantu kepada orang yang susah, yassarahullah, Allah akan mudahkan hidupnya. Bahkan kalau dalam Al-Quran, fa amma man a'ta wattaqa, siapa yang suka membantu, sedekah, wasaddaq, fa amma man a'ta wattaqa, dan bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan dia percaya pada balasan hari akhirat nantinya, fasanuyassiruhu lil yusra, Allah akan mudahkan. Wa amma man bakhila wastaghna, yang bakhil, yang kedekut, duk fikir diri sendiri, wa kadzdzaba bil husna, dan dia tak percaya, nanti kalau aku bagi duit, aku sedekah orang miskin aku contohnya kan, dia tak percaya dengan ganjaran akhirat. Fasanuyassiruhu lil usra, maka kami akan mudahkan dia untuk menjadi orang yang susah. Nak menunjukkan tuan-tuan, mari kita sama-sama bantu umat kita, bantu orang-orang sekeliling kita. Jangan hanya hidup diri sendiri, fikir di sini, tak apalah, yang penting aku ni boleh hidup, aku boleh kahwin, aku boleh beranak, aku boleh makan, minum, mati. Aku nak itu je kehidupan aku. Kalau itulah kehidupan kita, tujuan hidup kita, tak ada beza kita dengan kambing. Kambing pun makan, kambing pun minum, kambing pun berkahwin, kambing pun beranak. Kan? Kalau orang kata, kalau kata Buya Hamka lah, kalau hanya sekadar hidup, monyet atau kera di hutan pun hidup juga. Nak menunjukkan hidup tu jangan hidup seperti kambing. Hiduplah manusia yang membantu orang lain. Sedikit lagi, sedikit tu 5 minit lagi insya-Allah. Faja'at ihdahuma tamshi ala istihya. Kemudian selepas dah dibantu 2 wanita tersebut, maka salah satu daripada wanita tersebut datang dengan sifat malu, ala istihya. Sifat malu ni nak kena ada pada kita. Bahkan dalam hadis disebutkan, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula. Kata baginda SAW, nasihat atau message nabi-nabi yang terdahulu yang dinakalkan, yang ianya bertebaran sepanjang zaman. Macam kalau kita kata nasihat nabi yang adat dan turun-temurun itu diturunkan. Inna mimma adrakan nas, satu antara message yang mana daripada nabi terdahulu sampai sekarang, min kalamin nubuwatil ula, daripada nabi yang terdahulu, idza lam tastahi fasna ma syi't, kalau kau tak ada rasa malu, kau buatlah apa saja kau nak buat. So kata ulama, ini menunjukkan kalimat tahdid, ancaman. Orang yang dah tak ada rasa malu, dia akan buat apa saja. Tak ada rasa malu nak bergelek-gelek depan kamera. Kita lihat bagaimana suasana di TikTok zaman sekarang. Perempuan dah tak ada rasa malu. Maka
fasna ma syi'ta, maka kau akan membuat apa saja yang kau nak buat. Oleh kerana itu sifat malu ni perlu ditanamkan pada anak-anak kita. Rasa sifat malu ni, kalau kata Salman Al-Farisi, Allah Subhanahu Wa Taala jika nak mengazab seorang hamba ni, Allah akan tarik rasa malu. Bila rasa malu tu dah tak ada, dia akan buat maksiat. So kita perlu ada rasa malu. Bahkan kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar kepada Nafi'. Nafi' hambanya, bekas hambanya, dia solat dengan pakaian yang kita katakan biasa-biasa. Lalu kata Abdullah bin Umar, kalau kau jumpa Tuhan kau, maksudnya kalau kau dia solat, maksudnya dia jumpa Tuhan. Solat adalah berhadapan dengan Allah SWT dengan pakaian yang biasa, maksudnya compang-camping begitu. Lalu kata Abdullah bin Umar, kalau kau aku suruh pergi jumpa si fulan, kau akan pakai baju macam gini tak? Dia kata tak. Wallahu ahaqqu an tustahya minhu. Allah perlu kau apa, dan hak Allah kau perlu lebih rasa malu. Kalau kita jumpa, kalau raja lah datang kepada kita, kita nak jumpa raja, kita nak jumpa menteri, kita nak jumpa orang-orang bisnes ke apa, takkanlah kita pakai pakaian biasa. Maka sepatutnya kalau sifat malu tu ada pada manusia, sifat malu kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala jauh perlu lebih kita dahulukan. Jadi malu ni adalah perkara yang mana perlu ada, tapi malu itu biarlah bertempat. Malu bertanya sesat di jalan, kan? Malu pun kalau salah malu, contohnya dalam kelas. Kalau kita lihat bagaimana Abdullah bin Abbas bila ditanya, Abdullah bin Abbas, bagaimana engkau boleh memiliki ilmu yang begitu banyak? Abdullah bin Abbas ini adalah seorang mufassir, tafsirnya hebat. Buka kitab-kitab tafsir mesti ada nama Abdullah bin Abbas. Kata beliau, bilisanin saul wa qalbin aqul. Aku ini lidah banyak bertanya dan hati aku qalbin aqul, banyak berfikir. Nak menunjukkan malu, kalau tak bertanya tak pandai. So banyak bertanya, cuma bertanya pun biarlah bertempat, kan? Jadi malu ni kena letakkan pada tempat yang sesuai. Jadi balik lagi, faja'at su'ihdahuma tamshi ala istihya. Apabila salah satu wanita tersebut datang dalam keadaan jalan dengan sikap yang malu, dia mengajak Nabi Musa AS. Qalat inna abi yad'uk, ayah aku ajak engkau, liyajziyaka ajra ma saqaita lana, untuk bagi ganjaran ajra ma saqaita lana, maksudnya atas ganjaran yang telah engkau berikan bagi minuman pada kami. Falamma ja'ahu, lalu Nabi Musa pun berjumpa dengan ayah mereka berdua. Ada beberapa pandangan siapakah ayah kepada dua wanita ini. Ada yang mengatakan ia adalah Nabi Syuaib alaihi salam. Cuma dibantah dengan mengatakan tak, sebab jarak antara Nabi Syuaib dengan Nabi Musa ni jauh. Maka yang benar ia adalah keturunannya Nabi Syuaib. Maksudnya Syuaib, dia punya kaumnya yang membesar di situ, itulah salah satu keturunan mereka. Baik lagi, wa qassa alaihi al-qasas. Dinamakan surah Al-Qasas, diambil daripada ayat ini. Maka Nabi Musa pun cerita sebab kenapa dia datang dekat Madian. Dia cerita dia dikejar oleh Firaun kerana berlaku sebegini dan sebegitu, nak dibunuh. Qala la takhaf, maka kata Nabi kata apa ayahnya tersebut, la takhaf, jangan takut, najauta minal qaumiz zalimin, sesungguhnya engkau telah selamat daripada orang-orang yang berlaku zalim. Kemudian qalat ihdahuma, kemudian dan saya nak cerita kat sini bagaimana ayah tersebut dia cuba nak balas baik. Dalam sebuah hadis baginda SAW bersabda, man sana'a ilaikum ma'rufa, kalaulah ada orang buat baik pada kamu, kata Rasulullah apa, fakafi'u, kamu kena balas balik kebaikan tersebut. Ini sunnah. Fakafi'u daripada kalimat kufu'. Kufu' tu maksudnya apa? Sama. You bagi I 100, kita perlu bagi balik 100. Mungkin bukan dalam 100 duit, mungkin dalam kebaikan yang senilai dengan 100, ataupun apa-apalah yang bernilai dengan duit 100, fakafi'u perlu. Fa in lam tajidu ma tukafi'unahu, tapi kalau kamu tak boleh balas baik kebaikan yang sama pada dia, fad'uhu lahu, maka doakan dia, hatta tarau annakum qad kafa'tumu, sehingga kamu rasa kamu dah boleh balas balik cukup-cukup apa yang telah kamu buat baik-baik dia.
Tapi kalau boleh balas lebih lagi, lebih baik. Oleh kerana itu kita ni kena ada sifat jangan pernah lupa dengan orang yang pernah buat baik dengan kita. Kerana sunnahnya suatu saat aku kena balas baik kebaikan yang kau dah buat dekat aku. Kalau tak mampu, ustaz, saya pun dibantu, saya pun tak cukup, kita doakan dia. Kita doa, kata Rasulullah, doa setakat mana? Doa sampai kau rasa kau dah mencukupi kebaikan yang telah kau buat pada dia. Makin banyak doa makin baik. Dan kadang-kadang ada beberapa peristiwa yang saya peribadi, orang-orang yang saya tak boleh lupakan kebaikannya. Setiap kali kalau saya sujud, saya teringat, saya akan doakan, ya Allah, berikan rahmat pada dia. Padahal saya tak kenal pun nama dia. Saya teringat dulu masa dekat Mekah, saya cari parking, tuan-tuan. Parking masa tu bulan Ramadan, penuh. Akhirnya saya terpaksa parking jauh, dan jauh tu pun penuh juga. Punyalah masa tu nak kejar tarawih. Akhirnya kita parking, pak, terlanggar, tuan-tuan, kereta. Pecah kereta tu, lampu dia. Tapi orang tu tak ada. Saya boleh je lari, kan? Akhirnya, tapi kita tahu, kita sembunyi ceruk mana pun ada Allah Subhanahu Wa Taala yang memerhatikan kita. Akhirnya kita tulis, ambil kertas, kita tulis, aku sekian, student di Madinah sekian. Kemudian aku nak pergi sekian, aku pecahkan kau punya ni tak sengaja. Ini nombor aku, ada apa-apa tolong bagi tahu aku dan aku nak gantikan balik. Lalu orang ni bila saya dah habis solat gitu, esok tu dia mesej saya. Saya pun dah balik, dia pun dah balik semua kan. Sebab bila saya balik tu saya tengok kereta dah tak ada dah. Kereta dia dah tak ada. Dia kata, aku maafkan kau, aku begini dan aku tak mengharapkan melainkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Aku hanya harapkan itu. Subhanallah. Saya tak kenal dia, tengok muka dia pun tak pernah, kan? Tapi itu kebaikan yang tak mengapa. Di Madinah pun pernah, di Mekah pun pernah. Di Madinah ni bukan saya lah, ada kawan saya terlanggar dia. Dia kata, tak apa, jom kita solat. Kita dahulukan Allah SWT. Yang ni aku maafkan kepada Allah SWT. Hebat, tuan-tuan. Kebaikan yang diharapkan. Dan kita pula, janganlah kita manfaatkan pula. Kalau nak bagilah, janganlah nak sebut-sebut pula contoh, kan? Tapi kita doakan dia kerana kita itu yang terbaik. Baik, saya rasa kita berhentilah terlebih dahulu pada ayat yang ke-25. InsyaAllah kita akan sambung kembali kisah ini, di mana Nabi Musa AS nanti akan berkahwin dengan salah satu daripada wanita ini. Baik, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula wa nas'aluka bi annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, ya Tuhan kami bertawassul dengan nama-Namamu yang mulia. Kami bertawassul dengan sifat-sifat-Mu yang agung. Kami bertawassul, ya Allah, dengan amalan salih, solat subuh kami pada hari ini, majlis ilmu kami pada hari ini. Kami meminta, ya Allah, agar diampunkan dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa ahli keluarga kami yang hidup dan yang sudah meninggal dunia. Ya Allah, kepada mereka yang sudah meninggal dunia, ampunkan dosa-dosa mereka, angkatkan derajat mereka, jadikan kubur mereka taman daripada taman syurga dan bukan lubang daripada lubang api neraka. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepada-Mu, ya Allah, permudahkanlah segala kesusahan kesulitan kami, perlapangkanlah segala kesempitan hidup kami, dan berikanlah kami rezeki daripada pintu-pintu rezeki-Mu yang luas yang tidak disangka-sangka. Ya Allah, kepada-Mu kami berserah, kepada-Mu kami pasrah, kepada-Mu kami sandarkan seluruh permasalahan kami, kepada-Mu kami meminta dan kami tidak meminta melainkan hanya kepada-Mu, ya Allah, yang kami sembah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah saudara-saudara kami di Palestin. Ya Allah, ya mujriyas sahab, wa ya hazimal ahzab, wa ya sari'al hisab, wa ya munzilal kitab. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma badil syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zazil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabika ya qahhar ya jabbar ya muntaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
banyak Haji. First time atau second time ni dulu. Betul Baru alhamdulillah dah. Ya. Terima kasih cerita generator gitu. Oh. Menyenangkan saya Pak. Terima kasih banyak. Alhamdulillah.